Dirahmati Allah. Jadi perkara yang kelima yang nak kita bincangkan di sini ialah bagaimana kita nak merangsang lagi jiwa anak-anak remaja awal ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berikan pujian. Kalau kita nak berikan pujian, kita nak berikan penghargaan, kita beri dengan jelas. Kita bagi tahu dia kenapa kita beri sesuatu pujian itu. Right? Jangan kita kata ini saja nak bodek engkau pun tak boleh. Kalau kita kata macam tu, dia akan rasa tertipu. Jadi kita berikan dengan menjelas. Kalau kita kata alhamdulillah cantik anak ayah macam inilah yang dapat jadi contoh pada orang lain. Kita beri dengan ikhlas, dengan jelas supaya dia tahu perkara yang dia buat tu betul. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang dewasa cuba nak memberikan penghargaan tapi tak kena gayanya. Kita kadang-kadang beri penghargaan bila anak berjaya sesuatu dalam suatu perkara, kita berikan mainan yang mahal misalnya. Jadi dia akan dapat rasakan bahawa bila lakukan sesuatu dapat ganjaran. Jadi di sini kalau dapat kita nak bentuk mula-mula sekali, kalau nak memberi pujian, memberi penghargaan pada dia, kita gunakan secara pendekatan fizikal. Anak-anak remaja pada waktu ini, yang awal ini, dia memerlukan rasa kasih sayang yang masih lagi dia perlukan itu. Jadi kita peluk, kita pegang, kita rasakan yang bahawa mereka ini amat disayangi. Mereka akan terima ini dengan lebih baik. Kemudian, kalaulah kita nak bimbing, kita nak bimbing anak-anak remaja pada waktu ini, jadi bimbingan yang kita perlu berikan ialah dengan memberikan panduan yang jelas dan nyata. Misalnya, kalau kita nakkan mereka melakukan sesuatu dengan baik, kita kena tunjukkan dengan contoh tauladannya. Sebab anak-anak remaja pada waktu ini, dia belum berapa nampak gambaran yang sebenarnya perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Contoh, kalaulah misal kita beri arahan, kau jangan buat nakal, kita kena tunjukkan nakal tu yang macam mana. Kadang-kadang dia rasa isap rokok tu bukan nakal, sebab orang tua pun isap rokok. Kita kena beritahu. Jadi ini kadang-kadang kita tak faham, kita kata kau jangan buat jahat, kau jahat kau siap kau, aku belasah kau. Cuba bayangkan, dia pun tak faham apa benda yang akan dia kena hukuman itu. Jadi yang perlu kita lakukan kat sini ialah kita kena bantu dia. Bagi tahu bahawa perkara ini boleh dibuat, perkara ini tak boleh buat. Dan dengan jelas, jangan sekali-kali kita kaburkan dia punya pemikiran. Kemudian, kita bantu congkel bakat yang ada dalam diri anak. Kadang-kadang pada waktu ini, dia akan cuba menunjukkan bahawa dia yang hebat. Misalnya, dia mula menyanyi dalam bilik air. Kalau remaja awal mula menyanyi dalam bilik air, janganlah terus kutuk dia. Tapi kadang-kadang kita ramai orang dewasa, kadang-kadang orang tu baru nak menyanyi, kita pun kata jangan menyanyikan hujan. Padahal kita patut congkil bakat dia. Alhamdulillah, suara macam ni kurang-kurang boleh jadi macam penyanyi ni. Kita berikan pandangan, panduan. Bagaimana untuk menjadikan sesuatu itu. Bakat dia tu yang ada dalam diri dia kena congkil, potensi yang ada. Sebab kadang-kadang remaja awal ni dia tak tahu sebenarnya apa yang ada dalam diri dia tu boleh menjadikan dia hebat. Kadang-kadang ada anak remaja, misalnya remaja lelaki dan remaja perempuan, dia ada perbezaan dari segi konsentrasinya terhadap pelajaran. Anak remaja lelaki pada waktu ini cukup susah untuk memberikan konsentrasi. Sebab dia masih lagi peralihan zaman kanak-kanak ke zaman remaja. Jadi dia rasa permainan tu lebih penting daripada pembelajaran. Tapi remaja perempuan tak. Remaja perempuan pada waktu ini, dia dah boleh memberikan tumpuan ataupun konsentrasi bila dia melakukan sesuatu. Jadi ini berbeza. Maksud di kat sini ialah, anak remaja lelaki pada waktu ini, kalau dia belajar, dia masih boleh lagi menonton TV. Dia masih boleh lagi membuat kerja-kerja lain. Tapi kalau remaja perempuan, pada waktu ini, kalau dia belajar, dia tengok benda lain, dia tak dapat memberikan tumpuan. Yang ini beza tuan-tuan dan puan-puan. Banyak kajian yang telah dilakukan oleh pakar-pakar psikologi mengatakan bahawa konsentrasi seseorang itu, dia berbeza antara tahap umur. Kalau umur zaman remaja awal ini, dia yang lelaki tadi saya kata, dia boleh memberikan konsentrasi dengan keadaan persekitaran yang bising. Tapi remaja perempuan tidak. Jadi kena kawal yang ini tuan-tuan dan perempuan. Kemudian, kita minta pandangan dan nasihat, minta pandangan lah kepada anak-anak remaja dalam membuat sesuatu keputusan. Misalnya, kalaulah kita nak belikan dia sepatu, kita minta pandangan dulu.
Kau nak sepatu yang jenis macam mana? Boleh tak yang macam ini? Jadi, bila dia dilibatkan dalam proses membuat satu keputusan, dia akan rasa dia dihargai. Yang ini nak membentuk keyakinan dalam diri anak-anak remaja awal ini, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang, ibu bapa ni masih lagi percaya bahawa kuasa tertakluk pada dia. Walaupun misalnya dalam membeli sepatu misalnya, membeli sepatu sekolah tu misalnya, dia rasakan bahawa itu adalah dia punya tanggungjawab dan kuasa mutlak pada dia. Padahal, jiwa anak-anak tu lain. Ini kita kena faham. Dan kita bantu mereka untuk membentuk matlamat hidup dia. Pada waktu ini, memanglah mereka tidak tahu lagi apa yang dia nak buat. Jadi, pada waktu ini, kita dah mula tanya-tanyakan kepada remaja ini, engkau besok dah besar nak jadi apa? Contohnya lah. Jadi, supaya dia dah menaruh minat. Pada waktu ini, kita taruhkan minat tu dalam diri dia. Supaya dia dapat faham bahawa hidup ini bukan hanya untuk hidup saja, tetapi mempunyai tujuan yang tertentu. Kenapa Allah hidupkan kita di dunia ini? Jadi kalau kita dapat beri panduan bimbingan yang seumpama ini, insya-Allah remaja awal ini, dia akan menjadi remaja pertengahan yang lebih mantap, lebih mampan dalam dia punya keyakinan dirinya. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat bahawa ingatkan anak supaya mereka sentiasa berdoa. Jadi doa ini adalah ikhtiar terakhir kita untuk mencapai kecemerlangan. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, harapan saya dan harapan semua orang, semoga kita sama-sama dapat membina remaja awal ini supaya mereka dapat membina keyakinan untuk memasuki remaja pertengahan. Dengan itu sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.